Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda sebuah fantasi, filem aksi, pengembaraan dari 2020 bertajuk The Old Guard. Booker bertemu dengan Andy di jalan untuk memberitahunya tentang kemungkinan pekerjaan yang mereka ada Sudan Selatan menyelamatkan tebusan. Dia memberitahunya bahawa James Copley, bekas ahli CIA, sedang melepaskan pekerjaan jenis ini sekarang dan mahu mereka melakukannya. Andy tidak mahu mengambil kerja itu, dia yakin dunia tidak lagi berbaloi untuk diselamatkan, tetapi Booker meyakinkannya untuk sekurang-kurangnya kembali ke hotel dan bercakap dengan Nikki dan Joe mengenainya. Di hotel, mereka semua menyapa satu sama lain dengan mesra, sudah lama tidak berjumpa. Anak-anak kapal yang lain nampaknya bersedia menerima tugas itu, tetapi Andy masih teragak-agak. Dia tidak mempercayai Copley. Mereka meyakinkannya untuk pergi bersama Booker mengadakan pertemuan dengannya hanya untuk melihat apa yang dia mahu katakan dan dia bersetuju. Semasa Andy dan Booker duduk di meja luar berhampiran kafe, Nikki dan Joe menonton dari tingkap hotel untuk memastikan tiada masalah. Copley menerangkan situasi kepada mereka dan cara mereka boleh membantu membuat perubahan. Andy keberatan, tetapi mengambil kerja. Dia bertanya kepada Copley mengapa dia meninggalkan CIA dan dia memberitahunya bahawa dia memutuskan untuk mengambil rehat apabila isterinya sakit, tetapi apabila dia meninggal dunia, dia tidak dapat menahan diri untuk kembali. Anak kapal membawa helikopter ke Sudan Selatan di mana mereka mengintai situasi tebusan. Sebaik sahaja malam tiba, mereka secara senyap mengeksekusi pengawal dan masuk ke dalam. Sebaik sahaja di kubu, mereka sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Menyedari bahawa tiada tebusan. Terdapat kamera di siling dan Andy menyedari bahawa mereka telah melakukannya telah disediakan. Berpuluh-puluh anggota tentera memasuki bilik dan mula memunggah senjata mereka di atas empat. Mereka jatuh ke tanah, darah berkumpul di sekeliling mereka. Askar berpaling ke belakang apabila mereka fikir mereka sudah mati, tetapi badan mereka mula pulih dengan cepat dan mengeluarkan peluru. Mereka bangun dari tanah dan membunuh tentera. Semua ini disaksikan oleh Copley. Mereka mengebumikan mereka pakaian berdarah di pasir dan naik kereta api. Di dalam, mereka membincangkan pilihan mereka. Andy berkata bahawa mereka perlu mencari Copley dan membunuhnya kerana dia mempunyai bukti bahawa mereka hidup semula. Di Afghanistan, Niels ialah seorang askar dalam pasukan Amerika. Dia dihantar bekerja ke periksa sekumpulan wanita yang mereka fikir mungkin telah dijadikan tebusan oleh musuh. Apabila dia berhadapan dengan wanita, mereka secara senyap menunjukkannya ke arah lelaki itu, dan dia memasuki bangunan untuk membunuhnya. Dia menembaknya di dada dan apabila dia pergi untuk memeriksa badan, lelaki itu menghiris kerongkongnya. Kawannya memegangnya semasa dia mati. Di dalam kereta api, anak kapal bermimpi tentang Niels dibunuh, dan di kemah perubatan di Afghanistan, Niels mempunyai impian kru di kereta api. Anak kapal menyedari itu mimpi itu bermakna ada seorang lagi daripada mereka. Ini mengecewakan Andy kerana dia mahu mengikat perkara dengan Copley dan bersembunyi. Anak-anak kapal yang lain meyakinkannya bahawa mereka perlu mencari Niels dan membawanya masuk. Dia berkata dia akan pergi melakukannya sendiri dan dia akan bertemu mereka di Paris. Mereka ditugaskan untuk menjejaki Copley. Niels sedar rakan-rakannya sentiasa berhati-hati terhadapnya apabila mereka datang untuk memeriksanya dan dia tidak mempunyai parut daripada kecederaan itu. Insiden itu dilaporkan dan Niels diberitahu bahawa dia akan dihantar ke Jerman untuk ujian lanjut. Dia pergi ke emahnya untuk mendapati rakan-rakannya telah mengemas barang-barangnya. Di England, Merrick memberikan pembentangan kepada ratusan penderma yang mungkin untuk sel stem penyelidikan. Dia memberitahu mereka bahawa dia mempunyai teknologi untuk mengetahui cara menamatkan penyakit manusia dan berlanjutan jangka hayat manusia. Apa yang dia perlukan hanyalah pelaburan. Selepas itu, Merrick bertemu dengan Copley dan beberapa daripadanya pasukannya dan membincangkan Andy dan anak kapalnya. Copley menunjukkan kepadanya rakaman yang dia dapat daripadanya hidup semula, tetapi Merrick tidak berpuas hati. Dia berkata dia memerlukan bukti kukuh kerana orang akan melakukannya. Hanya fikir video itu telah diedit. Dia mahu Copley menangkap mereka dan membawa mereka kepadanya. Semasa Niels menunggu helikopter untuk menjemputnya untuk membawanya ke Jerman, Andy mengganggu dan menculik dia. Dia bangun di dalam bagasi kenderaan tentera yang dipandu Andy dan segera mencuba untuk melarikan diri.
Dia menendang keluar dari belakang dan jatuh ke tanah tetapi Andy berhenti memandu untuk mendapatkannya. Apabila Niels cuba melarikan diri, Andy menembaknya di belakang kepalanya. Dia menunggu Niels untuk hidup semula, dan apabila dia melakukannya, Andy memberitahunya bahawa jika dia mahukan jawapan, dia perlu masuk semula ke dalam kereta. Andy dan Niels menaiki kapal terbang menyertai dalam pengedaran dadah ke Paris. Niels nampaknya tidak berpuas hati dengan jawapan yang diberikan Andy kepadanya dan selepas Andy tidur, Niels mengikatnya ke kerusinya dan memegang pistol ke kepala juruterbang, menyuruhnya membelok merancang sekitar. Andy bangun dan memberitahu juruterbang untuk bermain mati dalam bahasa Rusia supaya dia boleh mengalih perhatian Niels. Juruterbang kembali menerbangkan pesawat ke Paris manakala Niels dan Andy bergaduh. Akhirnya, Andy menang dan mampu menenangkan Niels cukup untuk membawanya pergi ke Paris. Sebaik sahaja mereka mendarat di Paris, mereka bertemu dengan kru yang lain di sebuah gereja lama yang ditinggalkan. Mereka makan malam dan berkenalan antara satu sama lain. Buka menjadi abadi pada abad ke-18. Nicky dan Joe bertemu di Perang Salib pada abad ke-12 sebagai musuh dan Andy memberitahu bahawa dia yang paling tua, tetapi tidak ingat berapa umurnya sebenarnya. Mereka semua pergi ke katil, kecuali Andy yang duduk di kerusi di ruang tamu. Pada tengah malam, Niels mengalami mimpi ngeri yang menyedarkan semua orang. Dia menjelaskan bahawa dia bermimpi tentang seorang wanita yang terkurung dalam keranda besi yang lemas di tengah laut. Kru menjelaskan kepadanya bahawa dia melihat Queen, seorang wanita abadi yang pernah berjuang bersama Andy. Apabila mereka cuba membebaskan wanita yang dituduh melakukan sihir, mereka telah ditangkap dan dituduh sihir sendiri. Apabila bandar menyedari mereka tidak boleh mati, ia hanya mengesahkan syak wasangka mereka dan mereka mula bekerja cuba memikirkan cara untuk menyingkirkannya. Akhirnya mereka memisahkan wanita itu dan mengurung Queen dalam keranda besi dan melemparkannya ke dalam laut. Di dalam, dia lemas berulang kali, hidup semula hanya untuk mati lagi, untuk selama-lamanya. Mereka menjelaskan bahawa mungkin bagi mereka untuk mati, tetapi ia sangat jarang berlaku. Mereka menjelaskan bahawa akhirnya, selepas abadi telah hidup untuk tempoh yang cukup lama, luka mereka hanya berhenti sembuh, bermakna sudah tiba masanya. Andy dan Niels bercakap di luar tentang orang tersayang mereka dan orang yang harus mereka tinggalkan untuk menjalani kehidupan baru mereka. Semasa mereka bercakap, mereka mendengar tentera di luar gereja. Mereka menyedari Copley telah menemui tempat mereka bersembunyi. Andy menjaga askar semasa Copley memerhati dari van pengawasan berdekatan. Apabila mereka memasuki semula gereja, Joe dan Nicky berada tiada ke mana-mana. Buka telah diletupkan oleh bom tangan dan dia mengambil sedikit masa untuk sembuh. Niels menunggu dengan Buka sementara Andy membunuh askar yang lain. Apabila dia kembali, mereka mengemas barang mereka dan pergi ke tempat persembunyian lain. Joe dan Nicky bangun dengan van yang dikelilingi oleh askar. Askar menggoda mereka kerana menjadi gai dan menahan mereka apabila mereka cuba memeluk. Van itu tiba untuk bertemu Copley di England, dan bahagian belakang van dibuka untuk mendedahkan bahawa Joe dan Nicky telah membunuh semua orang di dalam semasa masih digari. Mereka diiringi ke Merrick, yang menjelaskan bahawa dia berhasrat untuk menggunakannya untuk penyelidikan sel stem dan akan menjalankan eksperimen pada mereka sehingga dia memikirkan cara untuk memanjangkan jangka hayat manusia. Dia menjelaskan bahawa dia tidak peduli apa yang dia perlu lakukan kepada mereka atau berapa banyak kesakitan yang mereka alami, dia hanya mahukan hasil. Nicky dan Joe dibawa pergi ke makmal dan Merrick menuntut Copley membawa Andy dan Buka kepadanya. Andy, Buka dan Niels berlindung di lombong terbiar. Semasa di dalam, Andy menyedari bahawa dia masih berdarah akibat pergaduhan di gereja dan tidak sembuh sendiri. Dia melangkah keluar secara diam-diam dan Buka memberitahu Niels tentang betapa sukarnya menonton semuanya orang yang anda sayangi meninggal dunia, terutamanya apabila mereka tidak mempercayai mereka apabila mereka berkata perkara itu tidak dapat membantu. Andy memandu ke farmasi dan membeli bekalan perubatan. Juruang menawarkan untuk membantu membalut lukanya di bilik belakang. Apabila Andy bertanya mengapa wanita itu membantunya, terutamanya tanpa bertanya apa-apa soalan, wanita itu mengatakan bahawa dia mengharapkan Andy untuk menyampaikan perbuatan baik itu kepada orang lain esok. Apabila Andy kembali ke kereta, dia cuba menerima hakikat bahawa dia tidak lagi abadi.
Joe dan Nikki diikat ke kerusi perubatan di makmal Merrick. Copley cuba memberitahu Merrick bahawa dia mempunyai semua sampel yang dia perlukan dan dia tidak perlu menahan mereka sebagai tebusan lagi. Merrick berkata dia akan melakukan apa sahaja yang dia mahu dengan Joe dan Nikki dan dia tidak akan berhenti sehingga dia mendapat keputusan. Nikki memberitahu jururawat bahawa mereka tidak akan dapat menghasilkan apa-apa keputusan. Bahawa orang telah melakukan eksperimen yang sama ke atas mereka pada masa lalu dengan alasan yang sama membantu orang, dan ia tidak pernah berhasil. Neil bangun dari mimpi buruk di tengah malam dan pergi keluar. Dia jumpa Andy melalui telefonnya dan mereka bercakap tentang keluarga dan kesakitan menjadi abadi. Booker bertemu dengan mereka mengatakan bahawa dia telah menemui kemungkinan lokasi di mana Copley mungkin berada dan mereka menuju ke sana. Mereka berhenti di luar pagar mengelilingi bangunan Copley dan mula bersiap untuk masuk. Andy mengarahkan Booker untuk meninjau ke hadapan, tetapi Niels enggan meneruskannya, mengatakan dia tidak boleh hidup dengan membunuh orang dan dia mahu meluangkan banyak masa bersamanya keluarga sebaik mungkin sebelum terlambat. Andy membenarkan dia mengambil kereta dan pistol serta mata dia ke arah stesen kereta api. Dia memasuki bangunan itu seorang diri dengan Booker. Mereka menemui Copley di dalam bilik di tingkat atas dan menahannya dengan tembakan minyak. Terkejut Andy, Booker menembaknya di sisi dan menahannya. Dia menjelaskan bahawa dia menyediakannya dan membawa semua orang ke Copley dan Merrick kerana dia berharap Merrick dapat memikirkan cara untuk membuat mereka mati supaya mereka tidak melakukannya terpaksa menderita lagi. Ketika itulah Booker menyedari Andy tidak sembuh dan mula panik. Pengawal masuk dan menghalang Andy dan Booker serta Copley protes, mengatakan bahawa dia tidak fikir Andy akan bertahan ujian yang bakal mereka hadapi. Merrick tidak peduli, dan pengawal membawa mereka pergi. Merrick membawa Andy dan Booker ke bilik ujian yang dihalang Joe dan Nikki. Copley menerangkan kepada Merrick bahawa jika Andy tidak lagi abadi, maka ujian ini akan menjadi pembunuhan dan dia tidak akan menyokongnya. Merrick menendang dia keluar dan mula berusaha untuk memastikan Andy terus hidup supaya mereka boleh menjalankan ujian ke atasnya. Niels berpusing dan kembali ke pangkalan Merrick. Dia menemui Copley dan dia menerangkan apa itu berlaku. Dia memberitahunya bahawa dia telah menghabiskan masa bertahun-tahun melakukan penyelidikan tentang Andy dan anak kapalnya serta semua kebaikan yang telah mereka lakukan untuk manusia sepanjang hayat mereka. Dia berkata dia berfikir dengan membawa mereka masuk dan melakukan ujian ini dia akan membantu dunia, tetapi menyedari dia salah dan mereka akan memberi lebih banyak kebaikan kepada dunia jika mereka meninggalkan mereka begitu sahaja. Niels meyakinkan Copley untuk membawanya ke tempat Merrick menyimpan mereka dan Copley memberinya kod akses. Niels berjalan melalui tentera kecil yang disimpan di dalam bangunan, dan askar melaporkannya Merrick bahawa Niels juga abadi. Dia mencari tempat mereka disimpan dan membebaskan mereka. Nikki dan Joe berang dengan Booker kerana mengkhianati mereka, dan Andy tidak mahu bergaduh lagi. Andy meyakinkan Joe dan Nikki bahawa sekarang bukan masanya untuk berhujah tentang perkara ini dan Niels meyakinkan Andy bahawa dia masih mempunyai janji untuk ditepati dan alasan untuk melawan. Niels menyediakan mereka semua senjata dan mereka bergerak melalui bangunan untuk cuba cari dan bunuh Merrick. Mereka semua melakukan yang terbaik untuk melindungi Andy, tetapi dia cepat membuktikan bahawa dia masih berkebolehan walaupun dia tidak lagi abadi. Mereka pergi ke pejabat Merrick untuk mendapati dia tiada di sana, dan mereka melihat lift sedang berjalan turun. Nikki dan Joe pergi mengejar Merrick manakala Niels tinggal bersama Andy. Lift yang turun adalah muslihat dan Merrick muncul sambil mengacukan pistol ke arah Andy. Niels dan Andy melakonkan semula helah yang dimainkan Andy padanya di dalam pesawat dan Andy berpura-pura bermain mati untuk mengalih perhatian Merrick cukup lama untuk Niels mengatasinya. Mereka pecah melalui tingkap dan jatuh beberapa cerita sebelum mendarat di atas kereta, membunuh mereka berdua. Nikki dan Joe pergi untuk memeriksa Niels dan membantunya keluar dari kereta. Andy berjumpa dengan mereka dan mereka meninggalkan badan Merrick dan memandu pergi. Kemudian, mereka makan tengah hari dan Booker menunggu di luar sementara kru yang lain membuat keputusan apakah hukumannya kerana mengkhianati mereka. Niels pergi keluar untuk menghiburkannya dan dia memberitahunya bahawa dia akan membuat penambahan yang hebat kepada pasukan. Andy bercakap dengannya di pantai dan mengatakan mereka telah memutuskan bahawa hukumannya akan menghabiskan 100 tahun sendirian.
Memandangkan Andy adalah manusia biasa, ini bermakna mereka tidak akan berjumpa lagi. Kumpulan itu kemudiannya berhadapan dengan Copley, yang mana mereka menjelaskan bahawa sebarang bukti tentang mereka menjadi abadi perlu dimusnahkan dan juga meminta bantuannya dalam membetulkan dunia. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Terima kasih kerana menonton channel kami. Tolong beri sokongan anda dengan layari peti deskripsi channel ini di bawah. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih.